Cuma saat ni kan kita baca haddathatna, qala haddathatna Ummu Atiyah, lepas tu sami'tu, tapi kita baca saat ni qalat sami'tu. Pasal di bawah dia yang mendengar tu, yang meriwayatkan itu ialah Ummu Atiyah, perempuan. Qalat sami'tu. Kalau orang lelaki tempat Ummu Atiyah tu qala sami'tu. Memang kaedah dia gitu cara kalau nak baca lah. Kalau dalam kita hadis ni, dalam sanad saat ni ada sami'tu begitu, tak ada qalat ke atau qala ke, tak ada, tapi kita kena baca. Kalau tak baca salah, silap. Kalau di sini perempuan qalat sami'tu, kalau lelaki qala sami'tu. Gitu kaedah dia. Kalau tak baca salah lah. Memang kaedah penyampaian hadis lagu tu kena sebut. Tak apalah, kita balik semula kepada bab yang kedua saat ni, tajuk saat ni, kepada terjemahannya. Bab kedua, wajib bersembahyang dengan memakai pakaian. Yang dimaksudkan dengan pakaian di sini ialah yang menutupi aurat. Allah berfirman, ambillah. Maksudnya pakailah. Perhiasan, maksudnya ialah pakaian yang menutupi aurat kamu ketika setiap kali mengerjakan sembahyang. Inda kulli masjid, inda kulli salatin, fi ayyi masjid. Setiap kali mengerjakan sembahyang di mana-mana masjid, atau ketika bertawaf. Ketika bertawaf, yakni kena pakai pakaian yang menutup aurat. Orang yang bersembahyang dengan berselimut menggunakan satu kain sahaja, dia tergantung gitu, tetapi maksudnya ialah sah sembahyangnya. Itu jawabnya. Jawabnya mahdhuf, dibuangkan. Takdirnya, kira-kiranya, kalau kita nak sebut hak dibuangkan itu sah sembahyangnya. Yang ini sebagai jawab kepada hak sani. Sebab dia ada makna syarat itu. Makna syarat waman, man itu syartiyah. Disebutkan, maksudnya ialah diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' bahawa Nabi SAW bersabda, hendaklah dia, maksud dia tu ialah seseorang yang bersembahyang dengan memakai sehelai baju labuh sahaja itu. Ini berdasarkan riwayat hak asal. Mengancingnya, yakni kancing baju dia tu, walaupun hanya dengan duri. Sanadnya bermasalah. Ini kata Bukhari. Sanadnya bermasalah, yakni dipertikaikan oleh ulama. Cerita saat ni tu, Nabi SAW kata kena kacing ke apa tu, hadis tu sanadnya bermasalah. Orang yang bersembahyang dengan memakai kain yang telah dipakainya semasa bersetubuh, ini pun jawapan dia tidak ada. Kira-kiranya adalah, kita panggil dalam kaedah bahasa Arabnya mahdhuf. Jawab dia tu mahdhuf, dibuangkan. Takdirnya, kira-kiranya, kalau disebutkan, juga sah sembahyangnya. Supaya tadi juga, supaya orang yang pakai selai pakaian sahaja tu sah sembahyangnya, hak ni pun sah juga sembahyangnya. Selagi kata sah tadi tu, kalau dia pakai kain yang dia guna, yang dia pakai semasa bersetubuh, boleh pakai tu selagi dia tidak nampak kesan najis pada kainnya.
pada kainnya itu. Nabi SAW memerintahkan bahawa tidak boleh lagi orang yang bertelanjang bertawaf di Baitillah. Tak boleh dah. Lepas pada tahun ni kata dia tak boleh dah nak tawaf mengelilingi Kaabah tu dengan bertelanjang, tak boleh dah. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Di bawah tajuk ini Imam Bukhari hanya mengemukakan satu sahaja hadis. Hadisnya ni. Dengan sanadnya kita tak payah sebut ulas mula dah, sanad saja baca dah kan. Kita ambil bila kata dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummi Atiyah tu atas lagi. Nak rekah. Katanya, kami diperintahkan supaya menyuruh perempuan-perempuan berhaid dan perempuan-perempuan yang berada di balik tabir. Maksud perempuan-perempuan yang berada di balik tabir itu anak-anak dara. Keluar. Kami diperintahkan supaya suruh buat apa? Suruh keluar pada 2 hari raya, supaya mereka dapat ikut serta dalam perhimpunan orang-orang Islam dan dapat berdoa bersama-sama mereka. Walaupun tidak dapat sembahyang sebab mari kotor kita kata, tapi suruh pergi juga. Suruh pergi juga tu apa? Tujuannya supaya dapat ikut serta dalam perhimpunan orang-orang Islam dan dapat berdoa bersama-sama mereka. Bagaimanapun perempuan-perempuan berhaid itu hendaklah berada di luar kawasan sembahyang. Di luar kawasan tempat sembahyang mereka. Yang ni orang-orang perempuan. Kawasan orang perempuan tu jangan duduk sekali dengan orang perempuan. Orang ramai-ramai tu duduk di luar daripada kawasan orang-orang hak nak sembahyang. Ada seorang perempuan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang dari kalangan kami tidak mempunyai jilbab, yakni kain tudung? Lagu mana?" Nabi SAW bersabda, "Kawannya yang mempunyai jilbab hendaklah meminjamkannya kepadanya." Abdullah bin Rajab berkata, Imran meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, meriwayatkan kepada kami lah, sepatutnya jatuh, meriwayatkan kepada kami, katanya Ummu Atiyah meriwayatkan kepada kami, katanya, aku telah mendengar Nabi SAW mensabdakan hadis ini. Itulah hadisnya hanya ada saja. Hanya ada saja di bawah tajuk ni. Sedangkan tajuk itu boleh kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Boleh kita bahagikan kepada beberapa bahagian. Itulah yang istimewanya kitab Sahih Bukhari ini, dan yang susahnya juga. Istimewa tu istimewa lah, susah nak faham. Tapi kalau faham memang molek lah, sedap benar, istimewa lah. Kalau tidak, payah juga nak faham. Kalau nak kira zahir dia ni, memang lah. Sebab dia ada kaedah dia sendiri, kitab dia, ada metodologi dia sendiri, berbeza daripada kitab yang lain. Tu kita akan tengok lah. Kalau baca gitu tu tak serah mana. Tapi padan dah. Kalau hak pasal buai-buai tadi tu pun dia itu pun susah dah. Apa dia buat, itu pun termasuk dalam kaedah dia tu. Dia ada cara dia sendiri. Tapi orang yang mengaji molek dia faham. Mengaji mengikut julujur molek, dia faham cara hak susah lagu tu jenis susuk-susuk sikit, ada seni, ada isyarat, ada simbolik, hak tu ya dia suka, tu jadi manis, yang jadi lebih. Cuba kalau kita tengok hadis ni saja. Kalau kita tengok hadis hanya satu saja.
Sedangkan tajuk dia ada beberapa. Tajuk dia ada beberapa bahagian dia, ataupun kita panggil juzuk dia ada beberapa. Sekarang kita tengok bab wajib bersembahyang dengan memakai kain. Tu satu juzuk tu orang panggil. Dia memberi makna yang tersendiri dah. Wajib pakai kain ketika bersembahyang. Tu sah. Bukan sunat dah, bukan harus dah, wajib. Tu sekarang. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, ambillah, yakni pakailah pakaian yang menutupi aurat kamu ketika setiap kali mengerjakan sembahyang. Dua. Itu bahagian yang kedua. Orang yang bersembahyang dengan berselimut menggunakan satu kain sahaja. Tiga. Disebutkan daripada Salamah bin Al-Aqwa' bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang bersembahyang dengan pakai baju selai saja tu, dia kena kancing. Itu empat. Yang keempat. Yang kelima, orang yang bersembahyang dengan memakai kain yang telah dipakainya ketika bersetubuh. 5. Dan Nabi SAW memerintahkan agar orang yang bertawaf tidak boleh lagi orang yang bertelanjang tidak boleh lagi bertawaf. Itu yang kedua. Bahagia. Kalau mengikut kaedah biasa, biasanya tinggi ni sebenarnya kalau baru pun tinggi juga, naik kapal terbang sekali ni. Hak pada bawa kapal terbang tu tak apalah, naik kapal terbang. Tahu belakang dia. Kalau gini berasa belakang. Kalau gini maksudnya gini. Kalau gini tayar buat masuk dah. Tayar buat tubik dah. Dia berasa belakang, kau tahu kan? Kalau begini maknanya cuaca tak molek kau gapo ke, dia tahu kan? Hak mana tak tahu pun serah juga, tapi tak tahu apa. Serah juga. Apa cung tiba-tiba tu mana dah. Serah macam tak ada jantung lah. Tapi serah juga. Cuma tak tahu apa sebab. Tak apalah. Sekali lalu orang yang tak tahu pun kalau dia dengar, kalau kita royak molek, dia akan faham sebenarnya. Kalau faham pasal tu pun tak apa dah. Sekurang-kurang. Sebab apa benda ni kita rakam, tak apa. Tak faham pula, ulas pula. Tak faham pula, ulas pula. Itu kelebihan je. Zaman sekarang lah ada rakaman, jadi kita boleh ulas semula. Lepas tu kalau tak faham, tanya. Lepas tu dengan lama-lama kita boleh faham sendiri. Boleh faham sendiri cara dia. Sebab kalau mengikut kaedah biasanya, Imam Bukhari ni kalau dia buat dalam tajuk, itu seseolahnya dakwaan dia, apa yang didakwanya, hadis-hadis yang dibawa di bawah tajuk itu seseolahnya merupakan bukti kepada dakwaannya. Tu kaedah. Kena ingat tu. Hak dia mari bawah tu hadis tu, dia nak ayat hak dia sebut dalam tajuk tadi, itu dakwaan dia. Apa buktinya? Ni bukti. Satu. Kalau juzuk yang kedua, apa buktinya? Ni. Juzuk yang ketiga, bahagian yang ketiga lah, misalnya kalau ada beberapa bahagian ni, ni bukti dia, dalil. Itu hak skala. Hak skala lah. Tapi ini tidak seperti hak biasa. Skala tu biasalah. Ini tidak seperti skala, tidak seperti biasa. Sebab apa? Ada 5 perkara. Atau kalau kita nak ringkaskan lagi, 5 perkara. Kalau tidak 5. Sebab kita kira orang yang bersembahyang dengan memakai selimut selai kain itu dengan Salamah bin Al-Aqwa' tu kita kira sah. Kalau kita kira situ 5. Tapi hadis hak dia amari sah aja. Boleh jadi bukti kepada satu, paling tinggi 2 saja yang disebut dalam tajuk. Hak lagi-lagi tu duduk mana dalil dia? Mana bukti dia? Susah kita. Nana. Bukan kita hak biasa ni.
Hak ngaji sikit-sikit ni, hak lama dah, hak buat syarah Bukhari ni sendiri pun pening juga. Sini. Kira-kiranya pilot driver kapal terbang tu pun pening juga. Kira-kiranya sini ni. Tapi kelebihan kita apabila ngaji kita tahu apa dia pening. Apa dia pening. Kita orang biasa pun boleh tahu. Kurang-kurang. Hari ni apa pening. Apa dia pun nampak pucat hari ni. Kenaling. Padahal dia tu pilot dah. Sebab Sadilah mengikut kaedah biasanya tajuk tu perlu dibuktikan. Tajuk itu perlu dibuktikan. Dia ada istilah dia sendiri. Nanti kita baca bawah ni, kita baca. Tapi sini tak boleh. Sebab tu kita tengok dalam tajuk ni tidak mengikut tertib lah, tidak nak baca daripada awal. Tapi tengah tu kita tengok tajuk bab ini, tengah nota di tengah dekat ada bold tulisan pertama, kedua, ketiga tu ada 3 baris sebelum tu. Tajuk bab ini agak muskil. Situ kita tengok situ dulu. Apabila setiap dakwaan yang terdapat di dalam juzuk-juzuknya hendak dibuktikan dengan hadis yang dikemukakan Bukhari di bawahnya, seperti yang lazim dilakukan oleh beliau. Apa kita sebut tadi lah. Kalau kita nak buat lagu tu memang muskil. Sebabnya ialah beliau hanya mengemukakan satu hadis sahaja di bawah bab ini, sedangkan tajuknya boleh dibahagikan kepada 6 juzuk. Tadi hak sebut tadi. Tak apalah, kita tinggal 6 juzuk tadi, bukan sebut dah. Lepas pada tu lepas pada yang ke-6 tu tengok hadis yang dibawa oleh Bukhari paling tinggi boleh dikaitkan dengan 2 juzuk daripada juzuk-juzuk yang disebutnya itu. Paling tinggi kalau kita nak kaitkan, dia boleh dikaitkan dengan 2 juzuk saja paling tinggi. Kalau tidak kusah ia tidak dapat membuktikan kebenaran 4 lagi daripadanya, di mana hadis-hadis yang menyabitkannya atau membuktikan di mana hadis-hadis yang menyabitkannya atau membuktikan kebenarannya. Mana yang hadis? Kalau mengikut kaedah skala sepatutnya kena ada lah. Memang sesetengah pensyarah Bukhari telah berhadapan dengan kemuskilan di sini apabila mereka menganggap tarjamatul bab Bukhari ini sebagai tarjamah musbatah. Orang panggil itu istilah tu, tarjamah tajuk musbatah, iaitu tajuk bab yang harus dibuktikan kebenaran dakwaannya dengan hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya. Itu orang panggil tarjamah musbatah. Padahal tajuk bab Bukhari ada yang musbatah dan ada juga yang musbitah. Itu dua istilah. Tajuk bab ini sebenarnya adalah musbitah, bukan musbatah. Maksud tajuk bab musbitah ialah tajuk bab yang juzuk-juzuknya membuktikan kebenaran dakwaan yang terdapat di dalam salah satu juzuknya yang utama. Itu musbitah. Juzuk kedua hingga ke-6 di dalam tajuk bab ini misalnya adalah juzuk-juzuk yang membuktikan kebenaran dakwaan yang terdapat di dalam juzuk pertamanya, iaitu juzuk pertamanya apa dia? Babu wujubis salah fi thiyab, bab wajib bersembahyang dengan memakai pakaian yang menutupi aurat. Itu bahagian paling utama dalam tajuk. Ini juzuk yang paling utama. Hak ni lah hak sebenar yang hendak dibuktikan kebenarannya oleh Bukhari. Hak lain-lain lagi bahagian tajuk yang kedua, ketiga, keempat semua tu sebenarnya nak membuktikan kebenaran bahagian pertama itu saja. Termasuklah hadis di bawahnya untuk membuktikan kebenaran yang juzuk yang pertama itu. Betul. Semua ni nak membuktikan hak bahagian pertama. Pelik tu.
Lagu ni orang panggil terjemah muthbitah, bukan terjemah muthbatah. Skala-skalanya biasanya terjemah dia tu bersifat muthbatah. Muthbatah artinya tajuk yang mesti dibuktikan kebenaran. Dia buktikan kebenarannya dengan hadis-hadis di bawahnya. Tetapi di sini tidak. Tajuk itu sendiri membenarkan, membuktikan kebenaran salah satu daripada juzuknya yang utama. Macam di sini yang mula-mula tu lah. Apa bukti? Wajib kita memakai pakaian yang menutupi aurat dalam sembahyang. Apa bukti? Semua yang disebutkan di dalam tajuk itu, termasuk di dalam hadis ni, membuktikan hak tu. Itu orang panggil terjemah muthbitah. Lagu ni. Itu istilah dia. Pelik tu. Kalau tak mengaji juga benar, tak jumpa. Kalau tidak ada bening, apa ni Bukhari? Buat mari limonan. Hadis hanya sesuai untuk membuktikan satu saja daripada. Apa Imam Bukhari buat lagu? Lalu ada orang-orang yang tidak faham, dia kata Imam Bukhari nyanyuk, dia kata. Imam Bukhari nyanyuk. Dia tidak nyanyuk. Kita tak faham. Dia buat gitu, dia ada kira-kira dia tu. Masa ni lah kita kena faham. Lepas tu Imam Bukhari ada ayat ke dalam kitab dia pakai gini kaedah? Tak ada ayat. Ni kaedah ni orang kemudian kaji, dia buat kesimpulan gitu. Ni kesimpulan. Ada setengah kerja ni tak siap dengan seorang buat. Dia kena nak faham hak tu, nak hadai hak tu, nak hidangkan tu dengan sempurna. Dia kena kerja banyak lagi lah. Orang lain kena buat. Susah. Setengah-setengah tu kita learn ni nak main senang je kan. Hak senang tu lagi orang nak kan. Orang zaman dulu tidak. Kau payah kita, kau seni kita, kau bernilai. Kita tidak. Zaman kemudian ni dia kira asas rupa ya. Ni pusina juga, tu pusina juga. Lebih kurang berlian belakang. Tak apa lah palsu, pusina juga. Orang zaman dulu tidak. Dia nak menilai. Yalah kebelian ngerti ke ni? Nampak sina? Kok sebenarnya bernilai ngerti ke ni? Macam mana kita nak tahu nilai dia? Dia jenis lagu tu masing-masing. Tapi kalau nak baca kitab-kitab dulu, susah. Dia tidak semua kitab lah ni. Kitab lah ni boleh faham sendiri. Memang tujuan pengarang dia pun buat nak suruh sebanyak mungkin orang faham, semudah mungkin. Dia memang lagu tu. Dia tak serupa. Zaman ni cara menulis kitab pun tak serupa. Kalau kita nak baca kitab baru, senang, tak apa, tak perlu. Lagu-lagu saat ni tak perlu. Tapi kalau nak baca kitab dulu, jangan. Itu bermain. Sebab masuk dalam hutan, buah masuk dalam hutan tebal, buah besar. Jangan. Jangan buah tak terlalu. Boleh faedah. Tak apalah, kita tengok juzuk pertama itu semata-mata sebenarnya yang merupakan tajuk bab ini. Tajuk bab ni nampak panjang sebenarnya, haninya sebenarnya tajuk bab sebenarnya. Adapun yang seterusnya termasuk juga hadis yang dikemukakan di bawahnya hanyalah sebagai bukti-bukti yang membenarkan dakwaan yang terdapat di dalam juzuk pertama sahaja. Hak lain-lain itu tu je. Kemuskilan tentu akan hilang apabila tajuk bab ini dianggap sebagai terjemah muthbitah, bukan terjemah muthbatah. Selesai masalah. Kalau kita faham hak ni, bukan sekali, banyak kali lagi akan datang kita akan jumpa cara dia buat lagi. Walaupun tidak sekerat terjemah muthbatah, tapi kita akan berjumpa lagi akan datang. Bila sampai tempat dia, kita akan cerita. Ada perhati mula, baru selesai. Kalau tidak, tak selesai. Macam-macam lah kita boleh kata Bukhari nyanyuk lah, dia tak ada siap molek sebenarnya, dia nak buat lagi. Macam-macam lah andaian yang dibuat oleh
pensyarah Bukhari ni macam-macam. Dia kata ni sebenarnya dia ada cadangan nak tambah lagi, tapi tergantung. Banyak benar kalau lagu tu. Banyak benar yang tergantung pasal lagu mana yang orang puji sangat tu, yang orang kata sepenuh tu. Itulah benda ni. Tak apa, kita tengok apa yang hendak dibuktikan dan apa yang merupakan bukti. Yang hendak dibuktikan ialah dakwaan dia, iaitu bab wajib bersembahyang dengan memakai pakaian yang menutupi aurat. Hak dia dakwaan dia. Ni sebagai menepati dakwaannya. Yang dia dakwa ialah wajib. Kalau ketika nak sembahyang, kita kena pakai pakaian yang menutupi aurat. Wajib ni, bukan sunat. Dia sebut gini ni ada banyak sebab. Latar belakangnya dia, kalau kita tahu latar belakang dia tu, maka kita nampak, oh hebat luah ilmu Bukhari. Sebab ada orang yang kata tidak wajib, dia nak bantah tu, tapi secara halus. Dia tak kaya orang ni tak betul. Dia tak kata begitu. Ada hak kata tidak wajib. Ada hak kata sunat saja. Pakai pakaian yang menutupi aurat ni sunat saja, bukan wajib. Dia nak tolak tu sekarang. Yang kedua, ada yang mengatakan pakai pakaian ni yang menutupi aurat dalam sembahyang ni syarat. Dia kata syarat untuk sah sembahyang. Ada yang mengatakan fardu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Imam Bukhari ambil hak wajib. Bukan syarat, tetapi kewajiban ni kewajiban sebelum ke atau semasa. Kalau kewajiban semasa, orang panggil fardu. Kewajiban dalam sembahyang, kena pakai ni, kena pakai wajib ni dalam sembahyang. Sekarang hak tu fardu orang panggil. Kalau kewajipan itu sebelum nak pakai ni bila? Semasa sembahyang tu ke? Dah, sebelum pada tu lagi. Supaya ambil air sembahyang sebelum pada sembahyang. Kalau melihat dari sudut tu, maka pakai pakaian yang menutupi aurat ini adalah syarat bagi sembahyang. Dia ambil jalan tu dia kira merangkumi kedua-dua. Dia nak ada kedua-duanya. Sebagai syarat pun dia, sebagai fardu dalam sembahyang pun ia juga. Dia kena persiapkan hak ni sebelum daripada sembahyang lagi. Kalau kita melihat ke situ, maka kita nampak menutup aurat itu sebagai syarat untuk sembahyang. Sebab hak sebelum sembahyang tu syarat. Sesuatu yang tidak jadi sembahyang tak sah kalau tidak ada syarat. Syarat tu ambil air sembahyang. Syarat itu bukan sebahagian daripada sembahyang, bukan sebahagian, sesuatu yang lain. Itu syarat ni benda lain daripada hakikat sembahyang. Hakikat sembahyang ni Allah Akbar, start situ barulah sembahyang. Hak dalam tu, kalau mesti hak dalam tu, itu orang panggil fardu ataupun rukun, orang panggil ikutlah. Ataupun wujub, kewajiban. Hak tu semasa, dan ia merupakan sebahagian daripada sembahyang tu, sebahagian daripada sembahyang. Ada beberapa pendapat. Imam Bukhari pilih hak ni, dia nak isyarat kepada, dia terima semua. Dia terima sebagai syarat, ya. Dia terima sebagai rukun, sebagai fardu, sebagai wajib dalam sembahyang ia berlaku. Itu sebab dia buat wujubis solah fi thiyab, wajib bersembahyang dengan memakai pakaian saja. Dia sebut situ, tak ada sebut yang menutupi aurat. Apa pakaian lagu mana? Pakaian lagu mana yang dimaksudkan itu? Untuk menjelaskan kewajipan pakai pakaian lagu mana, tu dia mari tu. Selepas pada tu membuktikan kebenaran pakaian yang menutupi aurat, itu yang dimaksud. Tu dia mari ayat khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Seperti mana zina,
asal maknanya ialah perhiasan. Bukan yang dimaksudkan perhiasan tu barang kemah kau kita kata, make up kau, perhiasan. Dah, untuk nak pergi sembahyang tu zina di situ. Zina di situ dengan makna pakaian. Pakaian lagu mana? Pakaian lagu mana? Imam Bukhari nak mengisyaratkan kepada orang yang kata sunat, dia pegang ayat ni juga, tapi pegangan dia tu tidak betul, tak kena. Sebab dia dalam ayat ni dia kata ambillah perhiasan. Kalau pakai mengikut zahir dia, perhiasan ni hak lebih daripada keperluan lah, lebih daripada lebih daripada menutupi aurat tu. Hak tu pun kena ambil juga, kena pakai juga. Misalnya kita kata pakai piah ke kalau orang lelaki, sudah tutup aurat dah, pakai baju ke, aurat tu sudah tutup dah. Kalau lelaki antara pusat dengan lutut, ni Tuhan suruh ambil perhiasan. Perhiasan ni hak lebih daripada perlu lah. Hak lebih daripada perlu tu wajib kau sunat. Dia tanya sunat. Dah sunat belaka. Sebab dalam ayat ni dia sebut gitu je. Sama ada yang menutupi aurat, hak orang lain kata syarat, hak orang lain kata fardu ke apa tu, ataupun yang bukan, yang lebih daripada tu. Perintah tu perintah yang sama. Kalau sudah sunat belaka. Kok tu begini. Imam Bukhari nak kata tidak, maksud sini khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau kita mengambil kira sebab turun ayat ini, iaitu bila orang bertelanjang sambil tawaf tu. Bila orang bertelanjang sambil tawaf, ayat ni suruh ambil perhiasan, maksudnya menutup aurat. Sekadar tu tak apa dah. Yang ni tidak bertelanjang. Tidak bertelanjang, telanjang ni apa dia maksudnya? Telanjang tu apa maksud? Telanjang iaitu apabila kita tidak menutup bahagian yang sepatutnya ditutup. Itu telanjang. Kalau buka betis tidak telanjang kepada lelaki, orang tak panggil telanjang. Tapi kalau buka aurat, hak tu telanjang. Dia ada kaitan dengan peristiwa, hak tak sebuinya telanjang. Sekurang-kurangnya tutup aurat lah. Itu ketika bertawaf, hak asalnya. Sebab turun ayat ni. Tapi ayat ni dia sebut inda kulli masjid. Tawaf ni di Kaabah saja, tak ada lain. Tapi dia kata inda kulli masjid, di mana-mana masjid, di semua masjid. Di semua masjid itu lebih sesuai dengan sembahyang. Sebab di masjid-masjid lain orang tak tawaf. Tak tawaf tu di Kaabah saja. Kita tengok ayat ni dia nak menarik perhatian kita kepada menutup aurat itu diperlukan semasa bertawaf. Sebab itu pun masjid juga, orang panggil Masjidil Haram, ataupun masjid-masjid lain, semua masjid. Di masjid lain orang buat apa dia? Hak utamanya dalam masjid tu sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Hak lain, hak sunat tu Nabi suruh buat dulu. Sembahyang fardu. Bermakna dia faham daripada situ. Inilah orang panggil fiqh Imam Bukhari. Dia faham daripada sesuatu ayat. Ini menunjukkan bahawa menutup aurat itu perlu ketika dalam sembahyang. Bahkan ia merupakan syarat sebelum kita masuk bersembahyang lagi. Dan oleh kerana syarat ini, oleh kerana keperluan menutup aurat ni, dia bukan khusus dengan sembahyang saja. Dia bukan khusus dengan sembahyang saja. Banyak lagi syarat lain untuk sembahyang kan. Syarat untuk sembahyang sebelum pada ni kita berwuduk ni Imam Bukhari buat suku dah bab. Banyak lagi hak lain-lain. Tapi dia mulakan dengan hak ni dalam bab sembahyang ni. Sebab apa? Sebab ini tidak khusus dengan sembahyang saja. Di luar sembahyang pun kena tutup aurat juga. Sebab tu dia mulakan dengan hak ni sebelum hak lain-lain. Hak lain-lain tu misalnya menghadap kiblat, hak tu dia sebut kemudian. Hak tu pun syarat juga tu. Hak tu pun syarat juga. Tapi dia sebut hak ni dulu sebab apa? Sebab hak ni bukan khusus dengan sembahyang saja. Kalau menghadap kiblat tu untuk sembahyang je. Nak puasa tak perlu menghadap kiblat. Nak buat benda-benda lain. Tapi kalau menutup aurat di luar sembahyang dan di dalam sembahyang, kena tutup aurat. Kalau di luar sembahyang,
wajib kita menutup aurat dalam sembahyang. Lebih-lebih lagi lah. Dia pergi situ. Dia berkisah di sekitar tu lah perbahasan ni. Kita tengok nota dulu. 370 hak mula-mula tu. Setelah selesai membincangkan tentang tarikh kefarduan sembahyang dan kaifiatnya, Imam Bukhari memperkatakan pula tentang syarat-syarat sembahyang. Mula-mula sekali beliau menyentuh persoalan menutup aurat, kerana ia bukan sahaja perlu ketika sembahyang, malah di luar sembahyang juga. Mengikut Imam Bukhari dan jumhur ulama, majoriti lah, ulama, menutup aurat adalah syarat untuk sah sembahyang. Tapi dia sebutkan dengan wajib tadi, seperti kita bincang dah tadilah. Demikian juga pendapat kebanyakan ulama dalam mazhab Malik. Tetapi mengikut apa yang zahir daripada mazhab Malik, daripada kata-kata Imam Malik, cara Imam Malik persembahkan bab ni, itu zahir mazhab Malik, dan segolongan tokoh dalam mazhab Malik seperti Qadhi Ismail, Abdul Faraj Al-Maliki dan lain-lain, menutup aurat di dalam sembahyang bukan syarat dan bukan juga fardu atau wajib, malah ia sunat sahaja. Imam Bukhari nak tolak hak tu lah. Jadi tidak betul kalau kata Imam Bukhari ni bermazhab Malik. Banyak tempat dia tidak sesuai dengan hak Malik, bahkan dia tolak hak Malik. Tetapi kena ingat ni, kita sebut ni sebahagian, bukan semua orang ulama dalam mazhab Malik dah. Kebanyakannya serupa dengan orang lain jugalah. Dari segi wajib ke apa tu tutup tu. Tapi ni ada beberapa kalangan, dan apa yang zahir daripada mazhab Malik tidak. Daripada sinilah setengah orang yang dia nak bawa kepada fahaman tak payah tutup aurat ni, dia pegang benda-benda lagu ni lah. Padahal hak ni hak dalam mazhab Malik, dia berkenaan dengan sembahyang ni, bukan di luar sembahyang. Di luar sembahyang serupa je dia nya, kena tutup aurat belakang, lelaki ke perempuan ke serupa je. Ni masalah dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Tapi Imam Bukhari tak setujulah dengan itu. Bukan sunat, wajib. Salah satu dalam kitab Bukhari ni, kalau pendapat orang lain tu ada hujah juga, Imam Bukhari selalunya dia tidak bagi keputusan yang muktamad, biasa. Tapi kalau hujah orang tu tak kuat, dia akan kata selalu macam di sini, kewajiban memakai pakaian yang menutup, kewajiban selalu dia letak selalu. Dia nak mengisyaratkan kepada orang hak kata lagu lain tu tak kemah hujahnya. Tu kaedah dia, salah satu cara dia. Kalau orang lain tu kuat juga, dia tak kata lagu tu, dia kata dalam bentuk tergantung secara umum gitu saja. Tapi kalau dia yakin dan hujah balik dia, dan orang sependapat dengan dia tu kuat, dia akan kata selalu wajib. Dia tidak akan kata bagaimana pakaian dalam sembahyang, tak, bagaimana dia tidak lagu tu, wajib selalu. Dia nak tolak pendapat orang yang mengatakan sunat itu. Sebab orang yang mengatakan sunat tu, sebab dia kira benda ni bukan khusus dengan sembahyang. Di luar sembahyang pun tutup aurat juga. Dalam sembahyang pun tutup, tidak khusus dengan sembahyang. Tidak sesuai sembahyang, kata dia. Tidak sesuai menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat tu baru khusus dengan sembahyang. Jadi bila begitu, dia ni sebagai sunat saja. Dan ayat tadi dia pakai khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia pegang dengan hak tu lah, zina. Zina tu hak lebih daripada hak asas tu menutup aurat. Hak tu semua orang kata sunat, orang lain pun kata sunat. Dia kata tak ada beza, hak asas tu pun sunat juga. Situlah dia. Tapi Imam Bukhari nak tolak hak tu. Cara dia nak tolak tu sebab tak adilah. Sesuatu ayat Quran itu kita kena nak faham dia tu, kita kena tengok latar belakang dia, kena tengok banyak perkara hak lain lagi. Di sini kita nampak ijtihad Imam Bukhari tidak sesuai, tidak setuju dengan pendapat orang yang mengatakan sunat itu. Bahkan Imam Bukhari dan jumhur ulama berpendapat khudhu zinatakum, maksud zina itu tentu tidak perhiasan, tetapi pakaian.
Hak dia suruh dalam ayat ni juga, khudhu tu dengan makna asal perintah, makna wajib. Bila Tuhan suruh pakai, makna wajib. Tapi wajib tu hak setakat mana? Setakat menutup aurat. Hak selebihnya itu perintah Tuhan juga, tapi bukan sebagai perintah wajib, perintah sunat. Maknanya pakai kedua-dua. Hak wajib, hak ni. Selebih daripada tu, sebab tu dia sebut zina. Sebab tu dia sebut zina. Yang ni isyarat kepada hak selebih daripada yang wajib itu. Yang lebih daripada yang wajib tu yang menutupi aurat, itu hak wajib. Hak lebih daripada tu, hak tu sunat. Pakai kedua. Lepas tu dia marilah dalil-dalil. Antaranya firman Allah SWT ni. Kalau kita kata sunat saja, ni kita kena tengok ni, ada qarinah, dia panggil qarinah, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawa perintah di sini sekadar menutup aurat tu wajib, sebab dia sebut masjid. Nasabah kalau masjid ni tempat orang ramai pergi sembahyang Jumaat tu, kalau sunat saja, molek sajalah kita kata, menutup aurat tu jadi pakat pergi telanjang belaka, molek. Tak molek tu sebab dia sebut masjid. Dan masjid di sini biasa dalam Quran, dalam hadis dia sebut masjid, tapi bukan maksudnya masjid saja, tetapi semaya maksud. Di sini dengan maksud semaya. Sebab tu kita terjemuh setiap kali mengerjakan semaya, bukan setiap kali berada di masjid. Tidak, setiap kali bersemaya, nak mengerjakan semaya. Dan apa tu? Ini dia penggunaan majaz lah, bahasa pinjaman. Dia banyak benar guna ni. Sebab masjid tu tempat utama untuk semaya. Semaya kan apa? Semaya berjemaah. Tapi bukan di sini hak semaya jemaah di masjid saja wajibnya. Kalau semaya seorang pun wajib juga. Kalau semaya dalam gelap pun, kita sendiri pun tak dapat aurat kita, kena pakai juga. Sebab kewajipan ni untuk setiap kali nak semaya. Semaya ni pula bukan hak fardu saja, hak sunat pun dia masuk belaka situ. Hak sunat pun kena tutup aurat juga. Hak selebihnya sunat. Selebih daripada tutup aurat tu sunat. Hak tutup aurat itu mesti. Yakni kalau seseorang tu kira-kiranya zahirnya, kira-kiranya kalau tak ada syarat ni, seperti mana dulu kita sudah bincangkan bab air semaya dulu, kalau tak ada air semaya, ada tak boleh nak ambil air semaya, tak boleh nak tayamum. Ada yang mengatakan tak boleh semaya dah, tak ada adalah semaya tu, kena qada lah, kena qada. Hak ni ada kalau betul? Tidak. Hak ni kalau tak ada kain pun kena semaya tu. Semua sepakat lagu tu, kena semaya juga. Patut semaya bila telanjang. Sebab apa? Syarat ni bila tak ada syarat, tapi masyru' dia tetap ada, kena buat, kena semaya. Jadi semaya bulan telanjang, bulan telanjang tak boleh tinggal semaya. Setara itulah kedudukan semaya hak Nabi terima atas langit baru ni yang kita duduk bincang tu. Ini kedudukan semaya tu setara mana? Tengok setara ni, sehingga kalau seseorang tu tak ada pakaian pun, padahal pakaian itu syarat, pakaian itu sesuatu yang wajib, tak ada hak tu pun kena lah, tidak supaya semaya. Ada khilaf di sana. Ada khilaf seperti yang kita sudah bincang dah dulu panjang dah. Hak ni tak kena semaya. Cuma semaya tu lah ke mana? Belah berdiri kau belah duduk. Ada beberapa pendapat lah. Ada beberapa pendapat. Ada yang kata kena berdiri. Berdiri tu lebih baik. Sebab apa? Dengan berdiri kita boleh buat rukun semaya tu, boleh rokok, boleh sujud, boleh berlaku dengan sempurna. Tak sempurna di satu tempat saja, terdedah aurat. Tetapi kita dapat menyempurnakan yang lain. Pendapat yang kedua, ni ada yang kata yang kedua dia lebih baik, ada yang kata yang pertama lebih baik, ada khilaf lah situ, tak apa dah nak pakat mana-mana pun. Yang kedua dia kata semaya sambil duduk, dan cubalah menutup aurat besar orang panggil, ataupun aurat mughallazah. Dia ada dua, aurat mukhaffafah, aurat mughallazah. Cubalah tutup aurat mughallazah itu sedapat mungkin.
Kalau orang tu ada secopek kain saja, dia tak tutup, tak boleh, tak sah semaya dia, kena tutup. Ada sedikit ya kain, hanya sekadar dapat menutup kubul dia, kena tutup. Kalau tak ada juga, dia cubalah tutup sedapat mungkin dengan semaya sambil duduk. Dan rokok dan sujud tu tidak buat. Sebab apa? Kalau buat hal tu jadi akan terdedah aurat. Bahkan lebih teruk lagi ketika rokok, ketika sujud apa tu, lebih teruk lagi. Tak perlu jaga rukun hak lain tu, jadi rengeh dah hak lain. Hak ni lebih besar lagi. Benda setara ni Imam Bukhari nak ayat, tak wajib ke benda setara ni? Siapa gitu semua kena jaga. Wajiblah tutup aurat tu. Wajib tutup aurat. Jadi semaya dengan isyarat, rokok isyarat, sujud rendah sikit, tunduk rendah sikit, gitu. Jangan tungging, kita kata. Pendapat yang pertama tadi kata dia buat seperti biasa lah, sebab dia boleh buat rukun dengan sempurna, boleh rokok, boleh sujud dengan sempurna. Pendapat yang kedua kata itu tidak penting. Yang lebih penting tutup aurat. Aurat mana yang dimaksudkan di sini? Aurat mughallazah. Aurat berat, aurat mughallazah, aurat ringan ni akan ada Imam Bukhari buat bab suku pula. Bagi dia pakai seluar pendek boleh juga mayan. Ni nampak berat. Sikit lagi dia peringat. Dia peringat. Cara dia. Pakai orang lelaki lah ni, bukan orang perempuan pakai seluar pendek boleh dia, boleh. Sah. Paha tidak aurat bagi dia. Aurat tu hak mana pula? Hak suruh tutup tu, hak berat benar tu hak mana? Dia akan bicara ada bab suku pula. Sekarang ni sekadar tu. Sekadar tu saja. Semaya gitulah. Kalau ada tempat gelap, lagi baik kita semaya tempat gelap. Lagi baik. Jangan kita tu sendiri terpandang ataupun melihat kepada kemaluan kita, jangan. Kalau ada tempat gelap, lagi baik. Lagi baik. Lepas tu ulama bahar pula dari segi fiqhnya. Dalam keadaan pertelanjang ni nak jemaah lagi kau ni. Dalam keadaan pertelanjang. Ramai juga ulama yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi, dia kata lebih baik berjemaah. Jemaah juga, jemaah puak-puak telanjang. Tapi jangan tengok saya kena pejam mata. Ni menunjukkan jemaah tu besar maknanya. Besar makna dia. Semaya berjemaah besar artinya. Tapi semua mengatakan adalah lebih baik kalau di tempat yang tertutup, tempat gelap kau semaya. Kalau sekiranya berlaku dalam keadaan telanjang, nak tinggal semaya tak boleh. Setara itulah kedudukan semaya tu, hak Nabi terima tu. Nak tinggal semaya tak boleh. Ada pendapat yang mengatakan bila tak ada dah ni, tak boleh nak semaya lah, kena qadha semula lah. Ada juga kata, tapi itu pendapat yang ganjil sebenarnya, syad. Hak pendapat hak umum, hak kuat, kena semaya juga. Walaupun tak boleh kita nak menutup aurat, walaupun telanjang pula, kena semaya. Tak boleh tak semaya. Selagi ingat, selagi kabar kita ni, kena semaya. Itulah ajaran semaya dalam Islam. Sama setara tu lah. Tak boleh nak balik, boleh kelip mata je. Kena semaya. Ada ingatan lagi ke tidak? Ada. Kena semaya. Sampai setara tu semaya ni. Hak ni pun begitu juga. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Imam Bukhari buat mari ayat ni nak cerita ada yang wajib, ada yang sunat. Hak lebih daripada menutup aurat itu sunat. Berdasarkan perintah ni juga. Sekadar menutup aurat itu wajib berdasarkan perintah ni. Sebab apa Allah SWT kata zina, perhiasan di dalam ayat ini? Sebab memang pakaian ini perhiasan. Pakaian itu selain daripada dia menutup aurat, merupakan perhiasan. Manusia semula jadi manusia, tak kira Islam, tak kira kafir, bangsa mana-mana pun, dia berasa malu, dia berasa aib kalau terdedah auratnya. Sebab itulah aurat yang kita panggil yang berat tu, orang panggil aurat mughallazah tu, dalam istilah khususnya dipanggil sau'atan, sau'atain. Itu istilah khususnya. Dalam Quran pun sebut waktu juga.
Sebut aurat hak berat tu dengan sau'ah, bukan aurat. Dia sebut sau'atikum warisha. Sau'at, itu aurat hak memang semua malu, rasa malu kalau terdedah. Tuhan buat manusia, itu dari segi falsafahnya tidak serupa dengan binatang. Binatang dia tak ada usaha, tak ada apa kan, Tuhan buat selalu. Bulu-bulu dia, kulit dia, ekor dia paling tak ada. Ekor dia tak, yang menutup ada. Menunjukkan kena tutup. Kena tutup tu. Manusia Tuhan tidak buat. Kalau ada pun bulu, dia buat juga. Kalau panjang boleh menutup juga. Tapi jadi sebuah binatang, tu tidak mengikut sunnah Nabi. Pula sunnah Nabi dia suruh cukur bulu, dia suruh jaga. Bila jaga akan terdedah. Adapun kalau binatang tu dia tertutup dengan bulu dia, dengan apa, itulah pakaian dia lagu tu jelah. Tak boleh berubah dah. Hak warna merah, dekat merah situlah. Hak warna hitam, dekat hitam situlah lembunya. Ayat pun lagu tu juga, bulu dia tu naik lagu tu. Orang tidak. Tuhan bui kena usaha. Nak tutup. Dah boleh ubah pakaian. Warna lagu ni, macam-macam boleh ubah. Tu kelebihan manusia. Hak orang panggil tamadun dalam pakaian, dalam gapo ni sebenarnya keperluan dunia saja. Keperluan dunia saja. Hak asalnya manusia tak payah fikir. Ni tu ada kita, tu awal kita tu, dia tak payah fikir pasal pakaian semasa dalam syurga. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Bila kedua-dua tu merasa pokok yang dilarang, terdedahlah kepada mereka berdua kemaluan mereka. Sebelum pada tu tak Tuhan jamin, tak payah fikir pasal pakaian, tutup sendiri dah. Tak payah fikir pasal makan. Dalam syurga ni kan masak selalu, siap. Semua tak payah fikir. Tu asalnya. Tapi bila dia langgar, manda kata. Buat manda, Tuhan suruh buat diri. Buat sendiri terdedah selalu aurat. Kalau tidak dia berasa malu. Nak makan kena masuk. Bukan sepuluh itik, bukan sepuluh binatang boleh makan kok sedap, tak boleh. Sakit perut kita, kemur perut, kena masuk. Susah, kena cari api, kena cari puyuh, kena situ punca tamadun di dalam dunia. Apabila manusia perlu, dalam syurga tak ada benda. Pak asal dia tidak berasa pun. Bila dia langgar, baru berasa. Itu isyarat juga kepada kita dalam dunia ni. Bermakna kalau kita jaga perintah Allah, hukum hakam Allah, larangan dan perintah dia tu, Tuhan jamin kehidupan kita. Kita tidak akan jadi malu, kita tidak akan terjajah, kita tidak akan jadi hamba abdi, kita tidak akan hina dalam dunia. Tapi bila kita langgar, kita bertanggungjawab. Kita lah kena jaga diri kita. Tak ada dah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyiapkan diri kita supaya layak dengan syurga. Gapo dia? Jangan langgar lah. Hak Tuhan larang, hak Tuhan suruh tu buat molek. Kita boleh balik semula ke tempat asal kita. Kalau tidak layak. Tidak layak. Orang yang menelanjangkan diri dia dalam dunia ni, dan orang yang melanggar hukum Tuhan, dia tidak sesuai dengan syurga. Bila tidak sesuai, dia tidak akan pergi situ, dia akan pergi ke tempat lain. Ni semua ni kita jaga hukum-hukum ni nak menyesuaikan diri sebenarnya dengan syurga, tempat asal, di mana segala-galanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebenarnya. Tapi dia jadi pakai fashion gitu gini, orang jadi dapat duit macam-macam lah berniaga. Itu dunia. Setelah mari sini, tapi tak ada makna juga. Walaupun kita kata pakaian lah macam-macam fashionnya, macam-macam jenisnya, daripada bahan macam-macam dibuat pakaian tu, tapi kalau tidak tutup aurat, tak ada arti juga. Tak ada arti juga. Kalau belah sana belah sini, buat beluban sana beluban sini misalnya, kita kata tak ada arti juga.
Sumpah tolak aja, tak termasuk. Sinilah dalam Islam dia nak ajar hak mana hak paling berat, hak kena jaga benar. Ada beberapa peringkat. Ada beberapa peringkat. Daripada telanjang pula, kita pakai menutup aurat tu pun sudah ada perhiasan dah. Tapi perhiasan bukan setakat tu, dia pergi jauh lagi. Ada pakai baju, ada pakai macam-macam pakaian ni kan. Lepas tu ada barang kemah pula. Kita kata hok cincinnya dengan gaponya semua. Itu perhiasan yang Tuhan bagi untuk kita dalam dunia. Tapi dengan menjaga batas dia. Aurat tak boleh didedah sama sekali. Kalau aurat didedah, sama ada di dalam semaya atau di luar semaya, tidak ada jaminan untuk kita sampai semula ke tempat asal. Sebab pada hakikatnya kita langgar juga. Kita langgar juga. Tak apalah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, orang yang bersemayam dengan berselimut pakai satu kain sahaja, sah sembahyang. Sah sembahyangnya. Imam Bukhari nak cerita sini, orang yang bersemayam dengan pakai satu kain saja. Cuba bayangkan, apa dia pakai satu kain, selai kain. Susah lah kira-kira. Kalau dia ada selai kain saja, dia ada selai kain saja, takkanlah kain itu tak cemar. Ketika cemar nak basuh lah kan. Ketika cemar nak basuh, bila basuh, kira-kiranya kena tunggulah kain tu kalau nak guna. Sebelum pada tu dah mungkin dia ada selai kain saja kan, dia telanjang lah. Bila nak bersemayam ni, dia kena pakai juga walaupun selai kain. Dia susah setara mana, tidak terlepas daripada menutup aurat. Pakai satu kain menunjukkan sekurang-kurangnya yang dapat menutup aurat. Dia nak pergi ke situ, susah belah mana pun tak lepas dia ni daripada menutup aurat. Dia kena pakai juga. Katakanlah dia basuh, kena tunggu kering, kena pakai juga. Tak boleh kita kata oleh kerana dia susah dah kain dia dibasuh, jadi dia boleh sembahyang sambil telanjang. Tak boleh. Kalau ada kain tu ada lagi. Bila ada kain walaupun salah, kena pakai. Kalau tak ada kain, kalau ada kain, kita tak boleh nak basuh kain tu, salah tu, kena pakai juga walaupun kotor. Kalau nak kira biasa sembahyang tak boleh kotor, tak boleh dalam keadaan bernajis, tak boleh, kena pakai. Sebab menutup aurat tu lebih penting. Setara ni orang panggil wajib ke tidak? Itu Imam Bukhari nak. Wajib lah. Kalau dah setara tu menunjukkan wajib lah menutup aurat ni. Dan Nabi SAW sendiri, ni man salla multahifan fi thawbin wahid, ini sebenarnya akan datang dalam bab-bab akan datang ada. Di sini pun kita ada isyarat di mana hadis nombor berapa, bab berapa ada. Orang yang bersemayam dengan berselimut tu maksudnya Nabi sendiri. Dia pernah buat. Yakni dia nak sebut tidak semestinya pakai selai kain ni kerana susah. Kerana susah. Kalau senang pun dia kena pakai juga. Boleh juga. Selai kain maksudnya yang menutup aurat. Kalau dia kaya, dia senang, dia wajibkan ke atas dia beberapa helai pakaian. Tak ada lah pakai selai pakaian. Akan datang kita akan jumpa bab dia, Jabir kaya, senang, tapi dia pakai selai kain sembahyang. Menunjukkan dalam sembahyang ni hak wajibnya menutup aurat. Hak lebih daripada tu tidak wajib. Hak wajibnya sekadar menutup aurat. Dan menutup aurat ni bukan wajib kepada orang yang senang saja. Orang yang susah pun kena juga. Dan orang yang senang, dia tak pakai pakaian banyak, dia pakai sop, asal menutup aurat, boleh dak dia sembahyang. Sembahyang dia tu sah, tidak kata tak sah. Kalau dia ada pakaian banyak lah, dia tak pakai banyak, dia pakai selak, boleh juga. Yang pentingnya menutup aurat. Yang pentingnya menutup aurat. Tu Imam Bukhari nak cerita. Wa yudhkaru an Salamah bin al-Akwa' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dia kena orang yang bersemayam dengan memakai selai baju labuk itu mengancingnya walaupun hanya dengan duri. Ini pun sebagai bukti juga. Oleh kerana hadis ini, Imam Bukhari sendiri kata fi isnadihi nazar, sanadnya bermasalah. Tapi dia buat mari juga hak ni.
Dia nak mari isyarat kepada orang-orang yang mengatakan kena kancing baju, boleh pakai selai baju. Mana dalil dia? Hak ni dalil dia. Ni dalil dia. Dan menutup aurat itu wajib lagu mana? Dia pakai selai baju, katakanlah selai baju. Tak ada kancing baju. Kancing tu kancing mana? Kancing atas ni. Tak ada kancing. Boleh jadi dia sendiri akan nampak aurat dia. Orang lain tak nampak, buat jauh, dia sendiri nampak. Lagu tu tak boleh. Suruh kancing ni buat apa? Gomo tu suruh kancing. Kalau tak ada kancing pun, duri pun kena kancing juga. Buat apa? Takut terdedah aurat. Ini menunjukkan wajib menutup aurat. Itu dia nak ayat tu. Sebab kalau tidak wajib, apa yang sebut gitu semua tu? Wajib menutup aurat. Daripada bawah dia tak kira. Semua ulama terima lagu tu. Daripada bawah, kalau kita pakai kain kan, kalau orang tengok ke bawah, nampak aurat kita. Kalau gelegar lah kita kata, rumah kayu tu gelegar tu, nampak. Tu tak batas semaya. Hak tak bolehnya ni, hak bolehnya daripada bawah saja. Daripada ni tak boleh. Daripada atas tak boleh. Kena tutup. Kena tutup. Orang tak nampak pun, kita sendiri nampak. Kena tutup. Tutup aurat tu mana? Aurat tu kalau kita terima aurat yang berat, kubul dan dubur. Kalau aurat tu aurat yang ringan, ataupun setengah ulama kata dak serupa je, antara pusat dengan lutut. Bermakna kalau tidak kancing akan nampak tu. Nampak sendiri pun tak boleh. Kena tutup aurat. Menunjukkan wajib. Tu Imam Bukhari nak je. Bahkan orang hak pegang dengan hadis ni, hak kita kata tidak dhaif, dia peganglah. Tapi Imam Bukhari anggap hadis ini dhaif. Sebab tu dia tidak mari secara musnad. Dia kata hadatsana tu dak. Cuma dia sebut dalam tajuk dia. Hadis-hadis yang disebut dalam tajuk dia, terutamanya kalau dia sebut macam sini, wa yuzkaru, dengan sirah tamrid, orang panggil sirah tamrid. Dia nak isyarat kepada dhaif tu. Apa lagi macam di sini dia kata fi isnadihi nazar, lagilah menunjukkan dhaif. Kalau tak ada dia kata lagu ni pun, semata-mata dia sebut yuzkaru, ada disebutkan, ada diriwayatkan, pun sudah mengisyaratkan kepada dhaif. Tapi tidak semestinya. Tidak semestinya. Setengah-setengah tempat tidak dhaif pun. Dalam kebanyakan keadaannya ini isyarat kepada dhaif. Nabi SAW kata dia kena kancing baju dia tu, walaupun dengan duri. Walaupun hanya dengan duri, tak ada kancing dengan duri, kena kancing juga. Kalau dah tidak wajib, apa yang suruh gini mau. Lepas tu kita tengok nota nota di sini. Nota yang berapa? 373 tu, tengok situ. Imam Bukhari mengemukakan asar ini secara ta'liq sahaja. Secara ta'liq tu dia tidak sebut sanad dia yang lengkap, tak ada. Jom kita tengok sini kan. Wa yuzkaru an Salamah bin al-Aqwa'. Terus daripada sahabat Nabi. Mana sanad dia? Tak ada sanad. Itu orang panggil sebut hadis secara ta'liq. Itu yang pertama. Itu pun dengan sirah tamrid. Selain secara ta'liq, dengan sirah tamrid pun. Sirah tamrid ini dalam bentuk fi'il tu, kata kerja tu lah, dalam bentuk bina majhul, orang panggil macam sini yuzkaru. Kalau yazkuru tu bina ma'ruf, orang panggil ini yuzkaru. Ataupun kalau fi'il madhi, zukira, yuqalu. Kalau madhi dia qila. Itu sirah tamrid. Dia guna setiap cara dia tu kan, dia ada maksud dia. Itu yang istimewanya. Dia ada maksud dia. Ini kalau semata-mata boleh bahasa Arab ke apa, tak boleh, tak akan faham. Dia kena ada kaedah dia. Ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid ni kalau Imam Bukhari, apa maksud dia? Itulah maksud sirah tamrid. Asar ini diwasalkan oleh Ahmad, walaupun Imam Bukhari tak mari sanad dia dengan lengkap,
Tetapi Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan ramai lagi lain-lain yang disebut di situ tu ada mengemukakan sanad dia sampai kepada Salamah bin Al-Aqwa. Cerita ni cuma Imam Bukhari tak sebut. Orang lain ada sebut sanadnya yang lengkap. Daripada Salamah bin Al-Aqwa katanya begini. Gini asalnya. Sebab apa? Sebab kalau nak kira dalam hadis ni hak Imam Bukhari buat mari ni asal ni tak jelas baju ke apa dia pakai. Dia kena mengancingnya. Nya tu apa dia nya. Gitu je. Tak jelas di sini ni kalau hak ni. Dia kena tengok hak asal. Yang kita terjemah ni kata baju labuh gini-gini, tengok hak asal. Tengok line. Susah juga. Macam di sini kan, yazurruhu, dia kena mengancingnya. Nya tu apa? Itu ya dia sebut. Ni hak asal dia. Salamah kata, saya kata wahai Rasulullah. Saya bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya seorang pemburu binatang. Bolehkah saya bersembahyang dengan memakai hanya sehelai baju labuh sahaja? Fil qamisil wahid. Baginda menjawab, boleh. Kancinglah bajumu itu walaupun hanya dengan duri. Dia sebut qamis. Sini ada sebut qamis. Bermakna tadi yazurruhu, hu tu dhamir di situ, dhamir, ganti nama di situ, maksudnya baju. Berdasarkan hadis ni. Dan hadis ni baju ni, bagi tu nak tahu mana baju labuh ke tidak. Baju ni ada hak pendek sekarang ni. Ya Nabi kata boleh, tu mestilah menutup aurat. Takkanlah tungging punggung sekarang ni pakai baju gitu. Hak tu semua maklum dah. Tak boleh kena tutup aurat. Jadi baju labuh. Situlah. Sebab qamis dalam bahasa Arab dia luar, boleh dengan makna baju kemeja tu pun, ya boleh juga. Jubah tu pun qamis juga. Jubah tu pun qamis juga. Dia kata boleh, kancinglah baju. Apa kancing baju? Kira-kiranya baju tutup. Ni kola ni kan di sini yang terbuka. Di sini yang terbuka. Kalau tidak kancing akan nampak. Sebab dalam tak ada apa-apa, dia hanya pakai baju semata-mata. Dalam tu tak ada gapo. Kalau kira kot depan ni orang tak akan nampak dah lah. Tapi dia sendiri mungkin akan nampak. Bila dia rokok, misalnya kita kata, dia akan nampak. Tak sibuk nampak, ya suruh kancing tu. Ini menunjukkan aurat itu wajib ditutup. Kalau tidak apa-apa, dia suruh kancing. Aurat itu wajib ditutup dan tidak boleh dilihat oleh orang dan juga kita dalam sembahyang. Tak boleh. Kita sendiri, tuan diri itu pun tak boleh. Di sini Imam Bukhari menggunakan sirah tamrid untuk asar yang tidak menepati syaratnya atau yang dhaif. Yang dhaif pada pandangannya. Walaupun ada yang menerimanya sebagai sahih. Ni orang lain terima dalam mazhab Syafi'i pun. Hak tu dia pakai. Tak boleh ni kena kancing baju. Kalau orang tidak nanti selai saja baju jubah tu. Kalau dua helai pun dia pakai kain, tapi kain tu dia pakai bawah pusat. Ni kalau mengikut mazhab Syafi'i ni kan. Kain tu dia pakai bawah pusat. Baju ni terdedah sini, terbuka, tak kancing. Tak boleh, tak sah sembahyang. Dia lelaki ni lelaki ni bukan perempuan lagi lah, perempuan ni pada lelaki pun tak boleh. Sebab apa? Satu, dia pegang dengan hadis ni. Yang kedua, itu kan pusat, bawah pusat, aurat ni antara pusat dengan lutut, dia kena tutup di atas. Kalau dia pakai kain atas daripada pusat dia dan melepasi lutut dia, tak apa terbuka pun. Sebab dia pakai kain sudah tutup aurat dia dan ini masalahnya dia pakai baju saja. Bila pakai baju saja tak tutup sini, akan nampak pusat dan seterusnya bawah tu boleh nampak. Imam Bukhari tak saya terima hadis ni sebagai sahih, walaupun ada orang lain yang terima sahih. Ini menunjukkan masalah hukum sahih, tidak sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, ini mengikut ijtihad masing-masing. Ijtihad, masalah ijtihad juga. Macam di sini ada yang menerima sebagai sahih hadis ini seperti Ibnu Hibban dan Hakim. Adalah salah kata ni Hakim ni kecil pula, bahasa Melayu tak boleh gitu kan. Kena besar baiklah waktu tu. Hakim
Bukan tu hakim tu, hakim nama orang ni kena besar lah kalau bahasa Melayu. Kena huruf besar lah. Nyesal lah. Selepas mengemukakannya, Bukhari mengatakan sanadnya bermasalah. Fi isnadihi nazar, kerana di dalamnya ada seorang perawi bernama Musa bin Ibrahim Al-Makhzumi. Itu sebabnya. Di sisi Bukhari, Abu Dawud dan Abu Hatim, Musa bin Ibrahim Al-Makhzumi adalah seorang perawi dhaif. Bila ada seorang perawi dhaif dalam sanad tu, jadi dhaif lah dia tu. Sebab tu Imam Bukhari kata fi isnadihi nazar. Tapi satu perkara perlu kita tahu hari ni, istilah fi isnadihi nazar, kalau kebanyakan ulama hadis dia kata sanadnya bermasalah gitu saja, tapi Imam Bukhari lebih berat lagi. Istilah Imam Bukhari bila dia kata fi isnadihi nazar, boleh jadi ada dalam sanad dia tu seorang perawi yang pendusta sekalipun, boleh jadi berat. Tapi dia guna lagu tu halus sikit, istilah dia halus sikit. Di sini sama ada kita nak kata berat bagi dia perawi ni sampai ke peringkat di situ ada yang menuduh dia sebagai pendusta, boleh jadi. Atau bagi dia dhaif lah, lemah lah, lebih daripada orang lain. Istilah mengikut Imam Bukhari fi isnadihi nazar lebih berat jika dibandingkan dengan orang lain. Kalau orang lain dhaif lebih kurang, dia dhaif teruk. Bila dhaif teruk tak boleh pakai. Dia kata dah, apa dia mari. Sebab dia melera juga orang lain ada dalam mazhab, bahkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain pakai ni, mazhab Ahmad ni pakai hak ni. Jadi asas dia sekurang-kurangnya hak ni lah. Sebab itu ada setengah ulama mengatakan hadis ini tidak sampai ke peringkat dhaif, hasan dia kata. Bila hasan boleh pakai. Sebab itu kita tengok bawah. Seterusnya Imam Bukhari membawa asar ini dan asar sebelumnya untuk dua tujuan. Pertama, menjelaskan bahawa pakaian yang diperintah Allah di dalam Al-Quran supaya dipakai ketika bersembahyang bukan semestinya banyak helai atau yang baharu dan cantik. Apa yang dikehendaki ialah pakaian yang menutupi aurat, itu saja. Itu so. Kedua, kalau menutup aurat tidak wajib, kenapa Rasulullah SAW menyuruh salamah? Salamah ni nama lelaki, jangan kita kata perempuan pula. Selamah kita tu, kalau kita selamah tu orang perempuan kan. Ada Salamah Arab ni dia lelaki, Salamah bin Al-Aqwa bin. Salamah ni seorang sahabat Nabi yang ada keistimewaan dia. Antara keistimewaan dia lari derah. Lebih derah pada kuda. Dalam Bukhari pun akan datang akan jumpa. Dia kejar musuh tu, musuh jauh, mata dia hamba. Dan seorang dia, tapi musuh jadi takutlah, tinggal habis segala barang-barang. Dia itu antara kelebihan Salamah bin Al-Aqwa ni. Di sini dia ayat dia ni pemburu. Yang kedua, kalau menutup, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Salamah mengancing bajunya sebelum bersembahyang? Ini tentu tidak kerana lain melainkan supaya auratnya tertutup. Tu dalil Bukhari. Terdapat khilaf di kalangan para ulama tentang mengancing kolar baju ketika bersembahyang sehingga tidak kelihatan aurat dari bahagian atas. Syafi'i dan Ahmad berpendapat tidak sah sembahyang orang yang kolar bajunya tidak berkancing sehingga kelihatan auratnya dari bahagian atas. Tapi kalau dia pakai kain atas pada pusat tadi, tak termasuk lah tu. Itu sah walaupun tak kaki baju pun. Ni kalau dia pakai kain tapi di bawah pusat, ataupun dia tak pakai kain langsung, dia pakai seluar spendo, kau kita kata ada. Seluar spendo tu tidak menutupi aurat juga mengikut Syafi'inya. Lepas tu kacing, tak kacing, kolar tak kacing, tak sah. Tak sah. Imam Bukhari, sebab kita Bukhari tak boleh lupa lah mazhab dia, tak boleh lupa, kena sebut sama. Imam Bukhari, Malik dan Abu Hanifah pula berpendapat sah sembahyang.
walaupun dia nampak. Dia sudah pakai baju, tak ada apa-apa dalam, ataupun dalam tu nampaklah pusat, di bawah pusat kau kan, dia kata dia pakai seluar spendo kau, kita kata kalau seseorang pakai seluar spendo, mengikut Imam Bukhari sah, walaupun dia nampak sah. Tak payah kancing. Apa sebab? Sebabnya alasan mereka ialah hadis-hadis tentang mengancing kolar baju itu tidak sahih. Tak sahih. Bila tak sahih, tak boleh nak kemah lah, tak nak pegang sangat. Paling tinggi molek ya, paling molek kalau kancing. Baik kalau kancing. Kalau tidak kancing pun tak apa. Kalau nak benda ni penting sangat, mestilah sahih. Mestilah banyak riwayat dia, ada kukuh kedudukan. Tapi tidak gitu. Bagi dia tak apa. Imam Abu Hanifah, Imam Malik ke apa pun kata tak apa. Tak apa dah. Lepas tu Nabi suruh ni, satunya tidak sahih, yang kedua suruh tidak semesti makna wajib. Dia bagi situ lah. Ada kalanya dengan makna sunat, lebih baik, molek, gitu. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari pula. Ni dia kata, orang yang bersemayam dengan memakai kain yang digunanya semasa bersetubuh, boleh ke tidak? Semayam, adakah semayam ni kena kain khusus? Tidak. Kain yang kita pakai tu tadi, kita pakai kain tu lah, kita buang air, katakan buang air besar ke, buang air kecil ke, boleh ke tidak kita guna untuk semayam? Itu Imam Bukhari buat marah ni, dia nak ayat tu lah. Boleh. Yang pentingnya kain itu bersih, suci dan menutup aurat. Kita telah guna untuk apa sebelum pada tu tak kisah. Selagi ia tidak najis ataupun tidak kena najis. Tapi kalau kena najis tak boleh lah, kena basuh lah. Basuh tu tidak semua, tidak perlu basuh semua. Basuh bahagian yang kena sajalah. Tak perlu basuh semua, basuh bahagian yang kena saja. Jadi mudah di sini kita tengok, mudah. Dan tidak perlu kata tukar suku pula. Boleh juga semayang. Jangan berasa susah. Jangan berasa susah nak semayang ni. Terutama kepada lelaki lah. Kepada lelaki yang banyak terlibat di luar rumah pergi tu, memanglah banyaklah terdedah kepada keadaan tadi. Seperti kita kata dia buang air, lagu mana? Jangan ikut was-was. Jangan ikut was-was. Semayang boleh guna hak tu. Boleh guna hak tu. Hak lebih berat lagi kita kata semasa bersetubuh. Sebab semasa bersetubuh akan ada najis. Imam Bukhari nak cerita ni, maksud dia tu. Sebab seperti sebelum pada nikah kita sudah bincang dah. Bagi Imam Bukhari, air mazi dan juga air mani, kedua-duanya najis. Kedua-duanya najis. Kalau kena mana-mana satu, apalagi kalau kedua-duanya pada kain itu, tak boleh lah, tak boleh pakai. Pak kata boleh tadi kalau ataupun selagi tidak kena, dia tidak nampak najis. Kalau nampak najis, najis tu maksud dia hak tu lah bagi dia sini. Tapi bagi Imam Syafi'i ataupun orang lain yang sependapat dengan dia, yang mengatakan najis ni air mazi, air mani tidak najis. Maka kalau air mani tak apa. Itu masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat lah. Juzuk kelima tajuk bab ini dalam nota 374 sebenarnya adalah satu hadis. Tapi dia sebut gitu je. Orang yang bersemayam dengan memakai kain yang dia bersetubuh, yang dia guna semasa bersetubuh, gitu je. Boleh juga selagi dia tidak nampak azan najis. Sebenarnya ada satu. Bukhari meriwayatkannya secara ta'liq sahaja kerana ia tidak menepati syaratnya. Di sini bukan dhaif, tidak menepati syarat dia saja. Hadis ini diwasalkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Nasai dan seterusnya, orang-orang yang disebutkan itu. Dan Ibnu Hibban menghukum hadis ini sebagai sahih. Supaya lebih jelas, di bawah ini dikemukakan riwayat Abi Dawud, satu contoh. Hak lain-lain yang lebih kurang lagu tu lah juga. Ini riwayat Abi Dawud sebagai contoh. Tu dengan sanad dia lah. Sanad dia tu maksudnya bahawa sesungguhnya Muawiyah pernah bertanya,
kakaknya Ummu Habibah, isteri Nabi SAW, adakah Rasulullah SAW bersembahyang dengan memakai kain yang dipakainya semasa bertubuh? Dia tanya. Ummu Habibah menjawab, ya, jika beliau tidak nampak apa-apa kesan najis padanya. Itu jawapannya. Juzuk ini dikemukakan Bukhari untuk membuktikan bahawa menutup aurat adalah syarat untuk sah sembahyang lagi. Sebab terjemah ni terjemah muthbitah, bukan muthbatah. Semuanya nak membuktikan bahagian yang pertama belaka. Apa yang dikehendaki ialah menutup aurat, tidak kira dengan kain macam mana sekalipun, tak kira, asalkan ia suci, tidak terkena najis, semata-mata terkena peluh semasa bersetubuh, tidak menajiskannya. Kena ingat, semasa bertubuh mungkin ada benda-benda lain yang mungkin kita berasa takut jadi najis, peluh ke misalnya. Tak, itu bukan najis. Selagi tidak najis, tak apa, boleh pakai. Kerana peluh bukan najis. Najis yang mungkin mengenai kain seseorang semasa bersetubuh ialah air mazi atau air mani. Daripada jawapan Ummu Habibah radhiyallahu anha di atas juga dapat difahami air mazi dan air mani adalah najis sesuai dengan pendapat Bukhari. Imam Bukhari waktu dia pegang tu, dia nak cerita bagi dia azan. Azan tu ke apa dia? Tak ada jelas sebut situ air mazi ke air mani. Bagi dia kedua-duanya lah. Seperti kita kata tadi lah, ada orang yang mengatakan air mani itu tidak najis. Waktu bahas panjang pula lah, waktu biarlah kita tak usah bahas sini lah. Tapi bagi Imam Bukhari, air mani adalah najis juga. Kalau ada kesan kotor adalah kira kain tu. Tapi kalau basuh bahagian tu tak apa, boleh. Hak bahagian lain, bahkan kita kata boleh jadi ada mengecik lah, tak kira tu. Jangan ikut was-was. Kira-kira je dalam keadaan tu, kalau orang tu tak ada kain lain, kita kata kira-kira dia tak boleh sembahyang dalam muka dia kain tu kotor. Tapi tidak, dia kena sembahyang juga. Tengok, padahal kain yang betul-betul bersih, yang terjamin betul, tak ada tu kira-kiranya, dia boleh pakai hak tu juga, asalkan menutup aurat. Ini menunjukkan menutup aurat itu wajib. Kalau bukan wajib, mesti ada kelonggaran di sini. Baiklah kita tinggalkan hak kita ragu, kita kata ini boleh jadi ngecik mana-mana, kita tak usah pakai. Tak usah pakai tu tak usah sembahyang ke maksudnya? Tak usah sembahyang ke? Tak boleh, kena sembahyang. Pada sembahyang, kain hak tu ada, katakanlah. Kena sembahyang. Kalau sembahyang dengan telanjang tak usah. Dalam keadaan itu, sebab kira ada kain. Ada kain. Seterusnya, Nabi SAW memerintahkan bahawa tidak boleh lagi orang yang bertelanjang bertawaf di Baitillah. Apa kena mengena pula dengan Baitillah sini? Sini cakap sembahyang. Sebab ada dalam hadis yang lain, Nabi ada kata, ini riwayat Ibnu Abbas, sembahyang di tawaf itu bimanzilatis salah, serupa dengan sembahyang. Tawaf tu serupa dengan sembahyang. Banyak sudut dia ada kesamaan, ada keserupaan dengan sembahyang. Seperti mana kita kata kena ada air sembahyang kan? Tawaf pun lagu tu juga, sembahyang pun lagu tu juga. Kalau ketika bertawaf tu, ini cara Imam Bukhari, ketika bertawaf tu tak boleh telanjang. Sedangkan semasa bertawaf tu banyak perkara yang boleh, dibolehkan. Apa yang tidak boleh dalam sembahyang, misalnya bercakap boleh, kecek. Nak hunggah boleh, sembahyang tak boleh. Ada kesamaan, ada hak tidak sama. Alah keratnya ada dalam tawaf, tetapi dia tidak boleh telanjang. Padahal tawaf itu lebih ringan, walaupun serupa dengan sembahyang dari satu sudut, tapi dia lebih ringan ke mana-mana pun kalau kita lihat pada beberapa sudut yang lain. Walaupun begitu, tidak dibenarkan bertelanjang. Kalau setara tawaf itu tidak dibenarkan bertelanjang, sembahyang lebih-lebih lagi lah tidak dibenarkan. Ini menunjukkan menutup aurat itu wajib. Itu kan dia nak. Itu cara dia. Sebab Imam Bukhari dia terima qiyas. Sini dia pakai qiyas lah. Qiyas apa? Qiyas aulawi. Setara tawaf tu hak boleh hunggah, boleh kecek, walaupun dikatakan serupa sembahyang,
dia tidak benarkan bertelanjang. Semaya lebih-lebih lagi lah, sebab dalam semaya tak boleh kecek, tak boleh lopak ke apa tak boleh, hunggar ke apa tak boleh. Lebih-lebih lagi lah. Dia pakai gitu, kaedah tu. Seterusnya, kalau kita tengok dalam hadis ini, hadis Imam Bukhari mari di bawah tajuk ni hanya satu saja. Iaitu hadis Ummi Atiyah. Dia kata, kami diperintahkan supaya mengeluarkan, suruh keluar perempuan-perempuan yang mari kotor pada 2 hari raya, dan seterusnya. Jadi Imam Bukhari kata di sini, tengok, Nabi suruh pergi. Lepas tu ada orang kata, kalau tak ada tudung, lagu mana tak ada tudung? Tak ada tudung, kena saudara dia ataupun kawan dia bagilah tudung tu. Tudung ke apa? Jilbab ni tudung ke apa? Dia tudung kepala. Bukan tudung aurat besar ke apa, antara pusat dengan lutut ke apa. Tak tu. Setara tu Nabi suruh tudung. Tudung kepala. Tudung aurat besar tu lebih-lebih lagi lah. Itulah orang panggil tutup aurat tu. Kalau kepala tu dia suruh tudung, dan bukan hak dia sendiri, kena pinjam dengan orang. Menunjukkan wajib ni. Kalau lah benda ni dia tidak wajib, Nabi kata dah tak ada, biar gitulah. Ni dia tak kata gitu. Dia kata kena orang lain bagi pinjam lah pada dia, ataupun dia kena minta lah. Sebab hak tu benda hak mesti ni tak dapat tidak lah. Sama ada hak kita sendiri, kau kita pinjam, kau kita sewa, kau kita gapo, kau tak cara lah, kena tutup. Jadi bagi perempuan, kepala tu pun aurat, dia kena tutup lah. Tu ada pun orang lelaki, aurat yang disepakati ditutup di mana? Tu kena tutup lah. Tu dia naknya. Ni nak pergi beripun je, padahal dia tak boleh semaya. Hak bagi kotor tu kan tak boleh semaya. Berlaku mana kalau dia tu sendiri nak pergi semaya, duduk celah-celah orang ramai? Ada kemudian sabar kalau telanjang? Dia nak ayat. Tentulah tidak pernah sabar. Hak nak pergi, nak menyaksikan daripada jauh-jauh tu pun Nabi suruh tutup aurat. Apa lagi kalau nak terlibat dengan sembahyang tu sendiri, orang lagi sekeliling nak menghadap Allah lagi, tentu tidak sesuai. Daripada sini, ini semua menunjukkan bahawa menutup aurat itu adalah wajib. Menutup aurat itu adalah wajib. Dan jilbab kepada perempuan, tutup kepala, wajib juga dalam sembahyang. Wajib juga dalam sembahyang. Cuma ada khilaf, akan datang, akan ada bab dia sendiri. Tapi oleh kerana kita ramai perempuan kan, sebutlah sepintas lalu, dia mazhab ni ada khilaf banyak. Paling ringan dalam masalah pakaian perempuan, kalau dalam bab sembahyang ni, mazhab Hanafi paling ringan. Bab sembahyang di luar serupa juga dengan orang lain. Sebab dalam sembahyang bagi dia pakai baju, pakai kain kelubung, kain lepah lah, kita kata kain lepah, kain kelubung biasa, bukan telekung ni kemah. Kelubung biasa, begitu. Nampak sikit rambut, tak apa dia. Nampak lengan, tak apa dia. Nampak kaki, tak apa semaya. Masa Hanafi paling ringan dalam bab pakaian perempuan dalam semaya, paling ringan. Orang lain tidak lagu tu. Tu hak seterusnya, hak banyak lagi kita akan bincang apabila sampai bab dia lah. Cuma sepintas lalu sekarang ni kalau nak kira, bagi perempuan gitu. Jadi kata tudung kepala, jilbab ke apa tu, bukan kerana semaya, di luar semaya tu orang akan nampak tu, wajib dia pun terima juga. Tapi kalau dalam semaya, ringan. Ringan. Nampak lengan ni tak apa lagi. Soh lagi. Dan benda ni pengalaman saya duduk di kalangan masyarakat mazhab Hanafi ni, memang kita tengok sendiri. Sebab yang boleh tengok tu kita budak-budak, duduk sana tu budak-budak. Jadi ibu bapa pun tak kisahlah, masuk dalam rumah kita tengok, kak-kak ni semaya gitu ya, mudah, tidak pakai kano seperti kita. Dia semaya lah gitu memang. Padahal dia tu anak tu guru besar, anak Maulana lah. Maulana tu ayah akak kita lah. Jadi kita tengok, lagu tu Maulana tu tak kisah. Memang berapa tu bila ngaji tengok dalam bahasa Hanafi, memang pula lagu tu. Paling ringan. Paling ringan. Walau bagaimanapun, kalau lebih menutup itu lebih baik, ke mana-mana pun lebih baik. Habis di situ
Kemudian di akhir hadis ni Imam Bukhari buat mari. Abdullah bin Raja' berkata, Imran meriwayatkan kepada kami. Katanya Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, katanya Ummu Atiyah meriwayatkan kepada kami, katanya aku telah mendengar Nabi SAW mensabdakan hadis ini. Apa yang gomo ayat tu? Tadi kan Ummu Atiyah juga, Muhammad bin Sirin juga, apa yang mari hak ni khusus pula. Sebab dia pakar kan, dia tahu lalu dia kemungkinan orang muskil, kemungkinan timbul pertanyaan, dia jawab selalu. Tapi kita tak tahu ni, kita tak tahu dia mari sini ni sebagai jawapan kau gapo, kita tak tahu. Tiba-tiba dia mari gitu. Dia tidak kata, kalau orang kata gini-gini, maka gini jawab. Dah. Pesih dia. Nota 377, tengok. Ta'liq ini diwasalkan oleh Tabarani. Abdullah bin Raja' tadi tu. Imam Bukhari mari sekat tu, dia tak ada dengan Abdullah bin Raja' tu. Lepas tu atas pada dia tu Imran tu ambil daripada Muhammad bin Sirin. Hak Imam Bukhari sanad dia hak ni kan, cuba kita tengok. Musa bin Ismail ambil daripada Yazid bin Ibrahim ambil daripada Muhammad bin Sirin. Daripada Muhammad bin Sirin ke atas tu serupa je ni. Riwayat Abu Raja' ni serupa je. Bawah dia beza sanad. Imam Bukhari buat mari hak ni. Hak ni dia tidak mari dengan sanad yang lengkap. Diwasalkan oleh Tabarani dalam Mu'jam Kabirnya. Ia dikemukakan Bukhari sebagai mutaba'ah sahaja. Ni orang panggil mutaba'ah. Mutaba'ah ni apa dia? Satu hadis yang mana perawi atas dia tu sama. Macam sini Ummu Atiyah. Hak ni pun Ummu Atiyah juga, tadi pun Ummu Atiyah juga, sini pun Ummu Atiyah juga. Daripada Ummu Atiyah, lafaz dia berbeza sikit sebanyak, tak kisah tu. Benda sama, cerita sama. Tapi kalau perawi hadis atas ni, hadis Abu Raja' dikatakanlah atas dia tu orang lain, sahabat lain, bukan Ummu Atiyah, itu orang panggil syawahid. Itu istilah syawahid. Kalau lagu ni serupa, perawi yang ada atas tu serupa, orang panggil mutaba'ah. Mutaba'ah ni untuk apa? Tujuan dia mutaba'ah ni, dia tidak kuat mana menepati syarat Imam Bukhari tu, tidak penuh lah. Perawi dia tu tidak penuh menepati syarat Bukhari tu. Walau bagaimanapun kuat-kuat juga, cuma tidak menepati syarat dia. Tidak kuat mana, dia ambil sebagai penyokong sahaja. Dia buat mari ni untuk menyokong yang pertama. Benda-benda tu boleh juga kita nak faham benda lain. Apa dia? Ni cuba tengok. Walaupun begitu, ia tetap berfaedah. Imam Bukhari buat mari ni, kerana di dalamnya Ibnu Sirin menjelaskan bahawa dia sendiri telah mendengar Ummu Atiyah berkata bahawa beliau sendiri telah mendengar Nabi SAW bersabda. Terperhati pun. Dengan itu hilanglah kekeliruan yang ditimbulkan sesetengah pihak bahawa Bukhari bukan Bukhari di situ, silap tu pula, banyak silap ni. Ibnu Sirin, tempat Bukhari di sini Ibnu Sirin, bahawa Ibnu Sirin tidak mendengar hadis ini terus daripada Ummi Atiyah. Sebab Imam Bukhari tentu dah tak dengar daripada Ummu Atiyah tu Ibnu Sirin. Ada yang kata Ibnu Sirin tidak mendengar hadis ini terus daripada Ummi Atiyah. Beliau hanya mendengarnya daripada saudara perempuan Ummi Atiyah yang bernama Hafsah. Ada orang kata begitu. Demikianlah penjelasan Al-Muhaddits Ad-Dawudi dan Daraqutni. Baiklah, cuba kita perhati semula sanad Imam Bukhari buat mari. Yazid bin Ibrahim ambil daripada Muhammad an situ, an Muhammad an Ummi Atiyah. Ni hak Bukhari ni, muka surat 334 tu hadis dia tu. Cuba tengok sanad dia tu. An belakang ke tu. Bila an, ini orang panggil riwayat secara an-anah. Oleh kerana ada dalam setengah-setengah riwayat tu sebut Ibnu Sirin ni dia ambil daripada saudara perempuan Ummi Atiyah yang bernama Hafsah. Maka timbul kekeliruan.
hak ni dia ambil secara langsung kau daripada Ummi Atiyah atau tidak. Sebab riwayat secara anak-anak ada kemungkinan dia tidak ambil secara langsung. Bila tidak ambil secara langsung, sekarang ni dia royak daripada Ummi Atiyah, maknanya putus. Bila putus, dhaif orang kata. Tu kritik. Bapa Imam Bukhari syarat dia tinggi, kena berhubung perawi itu betul-betul setiap orang tu dengar daripada orang hak di atas dia tu, guru dia. Bukan sekadar dengar syarat dia ni, dia kena jumpa orang lain sezaman. Tak apa dah Imam Muslim sezaman saja, kira-kiranya dia boleh kalau jumpa, tapi tidak jelas, tak pasti dia jumpa, tapi dia sezaman. Macam kita lah ni lah, sezaman dengan orang hak Mesir hak mana tu kan, sezaman. Boleh jadi kita jumpa dengan dia, kita pergi misalnya, dia mari sini, boleh jadi. Tetapi Imam Bukhari tak pandai sezaman tu, semasa tu tak pandai. Dia kena mesti jumpa, ada bukti ke dia jumpa. Tengok syarat dia ketat. Syarat dia ketat. Mungkin orang kata Ibnu Sirin di sini tidak secara langsung meriwayatkan daripada Ummi Atiyah. Bapa dia tidak sebut saudara perempuan Ummi Atiyah yang bernama Hafsah. Buat apa? Sebenarnya dia ambil daripada dia tu, bukan ambil daripada Ummi Atiyah. Lepas tu dia guna riwayat secara anak-anak. Ini mengelirukan. Orang boleh kata ini dhaif. Imam Bukhari nak cerita tak, dia pasti bahawa Ibnu Sirin dah jumpa dengan Ummi Atiyah. Sebab dalam riwayat ni, dalam riwayat Abu Raja' ni, dia kata Ibnu Sirin meriwayatkan kepada kami, katanya qala. Ummi Atiyah kata pula, semua dengan qala belaka, bukan dengan an. Walaupun ini Imam Bukhari kemukakan secara mutamaah saja, cukup dah untuk menyokong yang asas dia ni. Cukup. Itu kaedah dia, cukup. Dan benda ni dia tidak mari sanad yang lengkap, dia sebut gitu. Sebab tengok lain ni, kita sebut dah, ta'liq ini diwasalkan oleh Tabarani. Dalam kitab Tabarani ada sebut dengan lengkap. Dan di situ tak ada an gini. Jelas sebut qalat. Gitu. Bila sebut gitu tak ada, hilang lah kekeliruan ni. Kalau tidak, orang boleh kata. Untuk menghilangkan kekeliruan itulah Imam Bukhari buat mari kata Abdullah bin Raja' berkata. Tengok, berkata. Imran meriwayatkan kepada kami, katanya. Muhammad bin Sirin meriwayatkan kepada kami, katanya. Dan seterusnya. Itu tujuan dia mari. Hadisnya hak tulah je. Hadis hak tulah. Dulu kita sudah jumpa dekat hadis ni kan. Lebih panjang lagi hadis ni. Ni dia sebut rengkah. Ni hadis rengkah. Hak panjang duduk lain. Duduk dalam kitab semaya raya ke apa tu, sana. Dan dulu sebelum pada ni pun sudah ada dah hak lebih panjang daripada ni. Itulah kalau kita baca Bukhari semua sekali, kalau dalam tajrid, orang panggil tajrid Bukhari, hadis Bukhari saja, dia tak ada dah ni, benda-benda lain ni tak ada. Tak ada ni. Abdullah bin Raja' berkata ni tak ada dah. Dia ada hadis saja, mata sanad tu pun tak ada. Tapi bila kita ambil semua Bukhari, kena faham lah kau. Kalau tidak keliru, orang tak faham apa ni ni Abdullah bin Raja' ni. Apa faedahnya? Ada faedahnya, iaitu untuk menghilangkan kekeliruan bahawa Muhammad bin Sirin tidak mendengar secara langsung daripada Ummi Atiyah. Bahkan dengan adanya ni, kita dapat pastikan bahawa Ibnu Sirin memang dengar sungguh daripada Ummi Atiyah. Kalau kita tengok sejarah hidup dia pun memang semasa. Dan daripada riwayat-riwayat lagu tu kita dapat pasti bahawa dia dengar sungguh. Ibnu Sirin sebabnya dia tidak meriwayatkan kecuali kalau dia yakin betul. Dan syarat Ibnu Sirin, dia kena riwayat bil lafzi, lafaz. Dia jaga lafaz. Lepas tu apa yang Imam Bukhari tak ambil hak ni? Satu, tidak menepati syarat dia, tak apa kemah. Walaupun sahih. Hak ni lebih kuat. Hak ni lebih kuat. Sanad dia ni lebih kuat. Dan hak dia terima daripada tok guru dia Musa bin Ismail ni, lagu ni dengan an begini. Dia tak sehubung. Itu amanah dia. Amanah ilmu. Kalau kita nak kata dah ada ke hak qala ni, ambil hak tu lah, gabung hak tu, tak boleh. Hak ni dia ambil daripada tok guru ni. Tok guru ni royak gini, dia kena royak gitu. Walaupun dia tahu ni, sebab dia kata Abdullah bin Raja', dia tahu hak ni ada qala tu tidak riwayat secara anak-anak, dia tak ambil tu. Itu amanah.
Sekat itulah nampaknya hari ni bab seterusnya tu cerita lain pula. Wallahu a'lam. Sekat itulah ada jamu apa? Ke soalan kena. Saya Ya. Bila balik raya tak, saleh dengan Salah mana? Tak boleh lah. Kalau hak tidak mahram tu. Kalau hak mahram tak apa lah. Tak boleh. Pasal kita suami. Tak boleh. Kalau berlapik boleh lah. Dari segi fiqh itu pun tak sah lah. Boleh. Kalau itu juga boleh. Itu pun janganlah muda-muda. Tua dah. Tak boleh. Itu tak ikut kaedah lah tu. Tapi Ustaz lagi tak lah. Macam kita pergi raya rumah orang, dia dua orang gadu tu, tapi rumah dia tak payah. Maksudnya? Maksudnya di luar dia duduk, rumah dia tak payah. Walaupun orang luar pergi, tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau ada orang luar tak boleh. Kalau tak ada orang luar, Muslimin ya sarap sah semaya tadi itu aurat di luar saja kalau aurat tu bila dia semaya dia tu aurat semaya dia tak sah juga sah. Lain. Itu dosa lain lah. laki muslimin. Kita tutup majlis kita pada pagi ini. Dan